Cahaya dari Malaysia, runtuhnya belenggu 3.000 tahun. Kerajaan India telah mengadakan satu mesyuarat tergempar. Sistem kasta yang telah lama bertapak kini sedang runtuh. Satu laporan yang mengejutkan menyatakan bahawa sistem identiti purba yang bertahan selama 3.000 tahun ini sedang digoncang dari akarnya. Dan puncanya sungguh sukar dipercayai semuanya bermula kerana Malaysia. Tiada siapa menyangka titik permulaan ini datang daripada seorang gadis. Seorang remaja yang merupakan pelajar terbaik kebangsaan, namun dinafikan hak untuk memasuki universiti hanya kerana statusnya sebagai Dalit atau golongan yang tidak boleh disentuh. Tamadun dan pembebasan dari Malaysia lah yang telah memerdekakannya. Tembok kasta yang dijaga oleh peraturan rumit selama ribuan tahun runtuh, menyembah bumi di hadapan semangat Malaysia. Bagaimana seorang gadis menggunakan peluang yang diberikan oleh Malaysia untuk menggoncang sistem purba 3.000 tahun? Sekarang, saya akan menceritakan kisah keajaiban ini kepada anda. Datuk saya memeluk saya sambil menangis semahu-mahunya. Beliau berkata, "Anakku, kamulah orang pertama dalam keluarga kita yang mampu menjejakkan kaki ke universiti." Tangan saya menggeletar memegang surat tawaran dari Fakulti Pengurusan Universiti Delhi. Pelajar terbaik kebangsaan ini adalah kali pertama dalam sejarah seorang Dalit memperoleh keputusan sehebat ini. Nama saya Anjali. Saya dilahirkan di sebuah kawasan setinggan di pinggir Delhi. Saya adalah seorang Dalit, golongan yang dianggap tidak boleh disentuh. Sehari selepas ulang tahun kelahiran saya yang ke-18, sebelum subuh lagi, saya dan Datuk sudah menunggu di pintu pagar universiti. Datuk saya telah menghabiskan seluruh hidupnya membersihkan tangki najis dan tandas. Beliau menggunakan seluruh simpanan seumur hidupnya untuk membiayai pelajaran saya. "Cik Anjali, tahniah," kata kerani di pejabat pendaftaran sambil tersenyum menyambut dokumen saya. Namun tiba-tiba, senyumannya membeku. Dia merenung dokumen itu dengan wajah yang pucat, lalu mendongak. "Tunggu, apa? Apakah stak kamu?" Saya menarik nafas dalam-dalam. "Tuan, saya seorang Dalit." Suasana pejabat menjadi sunyi sepi seketika. Saya hanya mendengar bunyi kipas lama yang berpusing di siling. Kerani itu segera mencapai telefon dan mendial seseorang. "Ya, memang seorang Dalit. Ya, pelajar terbaik kebangsaan. Apa yang harus kita lakukan?" Dia meletakkan telefon dan berkata kepada saya dengan nada yang dingin, tanpa sebarang rasa bersalah, "Maaf, kelayakan kemasukan kamu telah dibatalkan." Minda saya menjadi kosong. "Apa kata tuan? Saya pelajar terbaik kebangsaan." "Terbaik kebangsaan pun kenapa?" Dia memandang saya dengan hina. "Tahun ini kami telah memansuhkan kuota untuk kasta rendah. Dalit tetap tidak boleh." "Baliklah." Datuk saya yang berusia 70 tahun tiba-tiba melutut. Itulah kali pertama dalam hidup saya melihat beliau melutut kepada orang luar. "Tolonglah tuan, berikan cucu saya peluang. Dia seorang jenius. Dia bangun pukul 3 pagi setiap hari untuk belajar." "Orang tua, kamu pun Dalit juga kan? Berani kamu buat kecoh di sini?" Dua orang pengawal keselamatan meluru masuk, mencengkam lengan kami dan mengheret kami keluar. Saya membantu Datuk yang jatuh di atas lantai simen yang sejuk, melihat rambut putihnya yang penuh debu. Pada saat itu, buat pertama kalinya saya menyadari bahawa ada perkara yang tidak akan berubah, tidak kira betapa kerasnya anda berusaha. Dalam perjalanan pulang, sekumpulan pemuda kasta tinggi menghalang kami. Mereka adalah anak-anak tuan tanah di kampung kami. "Hei, bukankah kamu si hamba yang mahu masuk universiti kami?" Salah seorang daripada mereka meludah ke muka saya. Seorang lagi menendang belakang datuk saya. "Benda kotor, kamu fikir kamu siapa? Datuk kamu cuci tandas rumah saya, kamu pun hanya layak buat kerja itu." Kami berlari ke balai polis, tetapi polis pun tidak membenarkan kami masuk. "Dalit pun nak buat laporan?" "Berambus, jangan buang masa kami." Malam itu, buat pertama kalinya saya melihat Datuk menangis. Beliau duduk di bendul pintu, susuk tubuhnya yang kurus menggigil di bawah cahaya bulan. "Maafkan Datuk Anjali, ini salah Datuk. Kerana dilahirkan sebagai Dalit, kamu juga terpaksa menderita." "Tidak Datuk, ini bukan salah Datuk. Sekarang saya sedar, di negara ini, tidak kira betapa bijaknya anda, betapa kerasnya anda berusaha, anda tidak akan pernah dianggap sebagai manusia." Saya memeluknya erat. Saya bersumpah, suatu hari nanti saya akan melepaskan diri dari belenggu ini. Namun pada waktu itu, saya tidak tahu bagaimana caranya. Saya merasa lemas. Saya membuka telefon lama Datuk, cuba mencari sedikit ruang untuk bernafas. Saya mengklik satu berita dari Mumbai.
Laporan itu menyatakan seorang lagi pelajar Dalit membunuh diri di asrama. Keluarganya mendakwa dia tidak tahan dengan diskriminasi kasta di kampus. Tangan saya mula menggigil. Pelajar itu dari institusi teknologi terkemuka India. Saya sedar, walaupun saya masuk ke University Delhi, apa yang menanti saya bukannya gedung ilmu, tetapi neraka yang lebih kejam. Mereka akan menggunakan segala cara untuk membunuh semangat saya. Saya mesti keluar dari sini. Bukan sekadar mencari peluang, tetapi untuk terus hidup. Tepat jam 4 pagi, Datuk mengejutkan saya. Anjali, cepat bangun, lihat ini. Di skrin telefon lama Datuk, sedang dimainkan sebuah video YouTube. Ia adalah laporan mendalam oleh seorang YouTuber Barat bertajuk Keajaiban Asia, Malaysia. Video itu dimulakan dengan pertunjukan bunga api tahun baru di KLCC, gerabak MRT yang bersih dan teratur, serta senyuman mesra orang ramai. Suara narator Barat berkata, ramai orang bertanya, mengapa negara ini begitu harmoni dan membangun? Jawapannya bukan sekadar minyak sawit atau petroleum. Menurut laporan Economist Intelligence Unit EU, Malaysia adalah antara negara demokrasi yang progresif di Asia. Skrin menunjukkan carta kedudukan AIU. Di sini, undang-undang melindungi setiap individu. Lihat perlembagaan persekutuan mereka. Artikel 8. Skrin menunjukkan teks. Semua orang adalah sama rata di sisi undang-undang dan berhak mendapat perlindungan yang sama rata di sisi undang-undang. Narator itu menekankan, tanpa membezakan agama, ras, keturunan atau tempat lahir. Sistem kasta tidak wujud dalam undang-undang negara ini. Jantung saya seolah-olah dipukul kuat. Sebuah negara tanpa kasta. Video itu kemudian menunjukkan seorang lelaki berpakaian kemas berdiri di sebuah pejabat di Cyberjaya. Dia berkata, Bapa saya seorang petani di luar bandar. Saya hanya lulusan kolej kemahiran. Tetapi di Malaysia, itu tidak penting. Asalkan Anda mempunyai kemahiran dan usaha, Anda boleh berjaya. Saya menangis. Itu bukan air mata kesedihan, tetapi air mata kejutan dan harapan. Saya memegang tangan Datuk. Datuk, adakah ini benar? Mata Datuk juga berair. Cucu daku, Datuk sudah selidik beberapa hari ini. Tempat yang bernama Malaysia itu benar-benar tiada sistem kasta. Mereka hanya melihat usaha dan bakat kamu. Datuk, kata saya dengan suara yang menggeletar. Saya mahu ke Malaysia. Datuk mengeluh panjang. Anjali, Malaysia sangat jauh. Dan kita tidak punya wang sesen pun. Ada Datuk. Saya menggenggam tangannya. Kerajaan ada program pengambilan pekerja teknikal asing. Saya sudah semak. Asalkan lulus peperiksaan, mereka akan bantu uruskan. Tetapi itu perlukan ujian bahasa Melayu, kata Datuk dengan bimbang. Tulisan dan bahasanya nampak sukar. Saya akan belajar, kata saya dengan bersemangat. Walaupun tiada guru, saya akan belajar sendiri. Saya pasti boleh. Malam itu, Datuk membuat keputusan yang mengejutkan. Beliau menjemput beberapa orang tua di kampung ke rumah buruk kami. Saya bercadang untuk menghantar Anjali ke Malaysia. Suasana menjadi tegang. Seorang tua bersuara, kamu sudah gila. Dalit mau keluar negara? Lagipun dia seorang gadis. Tuduhan demi tuduhan dilemparkan. Dia akan dijual. Dia akan mati di sana. Ini semua khayalan. Datuk mendengar dengan tenang. Kemudian beliau berdiri. Suaranya tidak kuat tetapi sangat tegas. Cucu saya seorang genius. Jika negara ini tidak memberinya peluang, beliau berhenti sejenak. Menyebut perkataan demi perkataan, saya akan hantarnya ke negara yang sudi memberinya peluang. Wang, dari mana kamu dapat wang? Datuk menyebut kata-kata yang tidak akan kami lupakan seumur hidup. Saya akan jual lembu saya. Saya akan jual semua kambing saya. Saya juga akan jual gelang emas peninggalan istri saya. Semua orang terperanjat. Kamu jual segala-galanya. Bagaimana kamu mau hidup selepas ini? Asalkan sebelum saya mati, mata Datuk bercahaya dengan air mata, saya dapat melihat cucu saya hidup sebagai seorang manusia yang bermaruah. Itu sudah memadai. Saya memegang erat tangan Datuk. Namun pada ketika itu, pintu kayu rumah kami ditendang kuat. Ia adalah tuan tanah kasta tinggi itu. Dia membawa beberapa orang suruhannya. Saya dengar apa? Seorang hamba berangan mahu ke Malaysia. Dia menyentap kolar baju Datuk. Tubuh Datuk yang kurus diangkat seperti sekeping kertas. Kamu golongan kotor. Kalau kamu pergi, siapa yang mahu cuci tandas rumah saya? Orang tua, sedarlah, herdiknya. Cucu kamu dilahirkan untuk jadi pencuci tandas. Itu takdirnya. Tidak. Datuk bergelut. Anjali saya berbeza. Apa yang beza? Tuan tanah itu menoleh.
memandang saya atas bawah dengan pandangan yang meloyakan. Boleh tahan juga rupa dia. Begini saja, kerja di rumah saya akan berikan layanan istimewa kepada kamu. Dia mencampak Datuk ke tanah dan beredar sambil ketawa. Malam itu Datuk tidak berkata apa-apa. Keesokan harinya sebelum subuh, saya mendengar bunyi di luar. Datuk sedang mengheret 6 ekor lembu tuanya keluar dari kandang. Datuk mahu kemana? Ke pasar. Beliau tidak menoleh, suaranya sangat tenang. Saya mesti hantar kamu ke Malaysia segera. Saya melihat beliau mengheret lembu-lembu itu. 6 ekor lembu itu adalah seluruh hartanya. Susuk tubuhnya yang kecil hilang dalam kegelapan sebelum fajar. Apabila Datuk pulang pada waktu senja, tangannya memegang segulung wang kertas yang lembap. Wang hasil jualan 6 ekor lembu itu tidak cukup untuk membayar yuran ejen visa yang mahal, tetapi cukup untuk membayar yuran kelas bahasa. Ambillah, dia menyerahkan wang itu kepada saya. Ini yuran kelas bahasa Melayu kamu, Datuk. Saya memegang wang itu. Ia adalah benda paling berat yang pernah saya sentuh. Ini adalah maruah Datuk seumur hidup. Datuk menahan tangan saya. Kamu adalah satu-satunya maruah Datuk. Pusat latihan bahasa itu terletak di pusat bandar Delhi. Untuk ke sana, saya mesti bangun pada jam 3 pagi. Berjalan kaki selama sejam dalam kegelapan untuk menaiki bas pertama, kemudian bertukar bas sebanyak 4 kali. Pelajar di kelas itu hampir semuanya anak orang kaya kasta tinggi. Mereka berpakaian kemas, membawa komputer riba mahal, membincangkan rancangan untuk melancong atau menyambung perniagaan keluarga. Pada hari pertama, guru meminta semua orang memperkenalkan diri. Apabila saya menyebut nama kampung saya, seorang budak lelaki kasta tinggi berdiri. Cikgu, saya tidak boleh duduk sebilik dengan dia. Dia menunjuk ke arah saya. Dia seorang Dalit. Dia akan mencemarkan kami semua. Serta-merta, semua orang memandang saya dengan jijik. Mereka mengalihkan meja menjauhi saya seolah-olah saya membawa wabak. Benda kotor, apa kamu buat di sini? Kamu mahu ke Malaysia untuk cuci tandas juga ke? Saya menundukkan kepala, berpura-pura tidak mendengar. Saya hanya fokus pada buku teks, pada perkataan-perkataan yang nampak asing tetapi indah itu. Bagi saya, itu bukan sekadar bahasa, itu adalah tangga menuju kebebasan. Guru di hadapan mengajar kami. Katanya, di Malaysia, ungkapan apa khabar boleh diucapkan kepada sesiapa sahaja. Tidak kira dia seorang menteri, ahli perniagaan, atau pencuci jalan, Anda boleh menyapa mereka dengan cara yang sama. Saya terpegun. Di negara saya, kami mempunyai berpuluh cara sapaan yang berbeza, bergantung sepenuhnya kepada kasta orang yang kita hadapi. Saya tidak pernah tahu bahawa kesamarataan boleh dicerminkan dalam sapaan yang paling ringkas. Selama 6 bulan, saya tidak pernah ponteng kelas. Saya menjadi pelajar paling gigih. Di rumah, saya hanya bercakap bahasa Melayu. Dengan Datuk. Datuk tidak faham. Tetapi dia selalu tersenyum dan mengangguk. Dia malah meminjam telefon pintar jiran untuk menonton YouTube. Cuba belajar cara memasak nasi lemak. Walaupun bahan-bahannya tidak cukup. Dia menghidangkan sepinggan nasi dengan kuah yang warnanya pelik kepada saya. Anjali, cubalah. Video itu kata ini makanan paling terkenal di Malaysia. Rasa nasi itu sangat pelik, tetapi saya menghabiskannya tanpa sisa. Itulah nasi lemak yang paling hangat yang pernah saya makan. Tepat ketika saya menyangka segalanya berjalan lancar, satu berita buruk tersebar. Rakan-rakan sekelas yang berkasta tinggi berbisik-bisik, "Kamu dengar tak? Kilang-kilang di Malaysia tidak berapa suka ambil pekerja wanita dari India." Katanya kadar pengambilan tidak sampai 1%. Kenapa? Mereka kata wanita India banyak masalah dan tenaga kurang. Mereka lebih suka ambil pekerja lelaki. Jantung saya seolah-olah jatuh ke lantai. Saya berasa pening dan hampir tidak boleh berdiri. Ini bermakna walaupun saya lulus dengan cemerlang, saya mungkin akan gagal hanya kerana jantina saya. Saya menghabiskan 6 bulan mempelajari salah satu bahasa yang paling indah di dunia, tetapi mungkin kehilangan peluang terakhir ini kerana saya seorang wanita. Keputusasaan saya pasti telah dikesan oleh Datuk. Hari itu, beliau sekali lagi membuat keputusan yang mengejutkan seluruh kampung. Beliau menjual baki 20 ekor kambing kami. Bukan itu sahaja, beliau membuka sebuah kotak kayu lama yang usang yang disimpan seumur hidupnya. Di dalamnya terdapat satu-satunya peninggalan nenek saya sepasang gelang emas yang berat. "Datuk, jangan!" Saya menjerit. "Ini barang nenek. Datuk tidak boleh jual." Beliau memotong kata-kata saya dan memaksakan gelang itu ke dalam tangan saya yang sejuk.
Jual ini juga. Pergi beli bahan rujukan terbaik. Pergi daftar kelas intensif dalam talian yang paling mahal. Suaranya menggeletar tetapi matanya sangat tekad. Anjali, kamu tidak boleh sekadar lulus. Kamu mesti menjadi nomor 1 yang mutlak. Kamu mesti menjadi begitu hebat, sehingga pegawai penilai Malaysia itu tidak mempunyai sebarang alasan untuk menolak kamu. Tetapi peninggalan nenek. Jika nenek kamu masih ada, Datuk memegang bahu saya, dia pun akan lakukan perkara yang sama. Berbanding dengan kebebasan kamu, apa sangatlah nilai emas ini? Berbanding dengan peluang kamu untuk hidup sebagai manusia, segalanya tidak bermakna. Saya memeluk Datuk sehingga sukar bernafas. Orang kampung kata kami berdua sudah gila. Budak Dalit mahu ke Malaysia, dia fikir dia siapa? Gadis pergi luar negara seorang diri pasti akan jadi jahat, dia akan memalukan nama kampung. Menghadapi segala cacian dan kutukan, Datuk hanya menegakkan tulang belakangnya yang bongkok akibat kerja keras. Beliau mengumumkan dengan kuat kepada semua orang yang berkumpul di depan rumah kami. Cucu saya ke Malaysia, dia boleh jadi pengurus, dia boleh jadi pemimpin. Kamu tahu kenapa? Beliau menunjuk ke arah mereka yang mengejek, suaranya serak dan beremosi. Kerana di tempat itu tiada sistem kasta. Di tempat itu, dia tidak akan menjadi pencuci tandas seumur hidup hanya kerana dia Dalit. Di sana, namanya hanyalah Anjali. Malam sebelum peperiksaan, Datuk memegang tangan saya. Tangan yang berubah bentuk kerana kerja pembersihan selama bertahun-tahun itu terasa sangat kasar. Anjali, katanya, esok takdir kamu akan berubah. Datuk percaya pada kamu. Pada hari peperiksaan, lebih 3,000 pemohon berkumpul, padat dan sesak. Calon wanita tidak sampai 100 orang. Saya berdiri di tengah-tengah orang ramai, terasa sangat kerdil. Dalit pun berani datang. Seseorang mengenali saya dan meludah di tepi kaki saya. Saya tidak mempedulikannya. Saya menggenggam segumpal tanah dari halaman rumah kami yang diberikan oleh Datuk di dalam poket. Peperiksaan bermula. Apabila saya membuka helaian pertama, jantung saya berdegup kencang. Segala bahasa Melayu yang saya pelajari siang dan malam, saya faham semuanya. Apabila ujian pendengaran bermula, suara wanita Melayu yang lembut dan jelas kedengaran dari fon kepala, "Selamat datang ke Malaysia. Ini adalah sebuah negara di mana usaha Anda menentukan masa depan Anda." Ayat itu sama persis dengan apa yang saya dengar dalam video YouTube. Itu bukan sekadar promosi, itu adalah nilai yang mereka benar-benar percaya. Air mata kabur di mata saya. Saya menahannya. Saya mesti dapat markah penuh. Sebulan kemudian, hari keputusan diumumkan. Tangan saya menggeletar mengklik laman web. Senarai berjaya. Nama saya, Anjali. Tempat ketiga kebangsaan. Tempat pertama bagi calon wanita. Datuk, saya lulus. Saya lulus. Datuk memeluk saya, kami menangis bersama. Namun kegembiraan itu singkat. Ada satu lagi halangan terakhir. Temuduga. Saya melangkah masuk ke bilik temuduga. 3 orang pengurus kilang dari Malaysia duduk di hadapan saya. Wajah mereka serius dan profesional. Salah seorang daripada mereka melihat profil saya. "Kamu seorang wanita dan kamu seorang Dalit?" "Ya, Tuan. Kerja di kilang sangat penat. Perlu berdiri lama. Kamu boleh tahan?" "Saya boleh tahan apa sahaja kerja, Tuan." Seorang lagi penemu duga mendongak dan bertanya soalan penting. "Kenapa kamu mahu ke Malaysia?" Saya menarik nafas dalam dan menyatakan jawapan paling jujur dalam hati saya. Kerana saya dengar di Malaysia tiada sistem kasta. Saya mahu pergi ke tempat yang menilai saya berdasarkan kemampuan saya. Saya mahu ke tempat di mana cucu seorang pencuci tandas pun boleh menjadi seorang pengurus. Ketiga-tiga penemu duga itu tergamam. Mereka berpandangan sesama sendiri dengan riak wajah yang saya tidak faham. Ia bukan penghinaan, tetapi satu bentuk kekaguman dan kejutan yang mendalam. "Tunggu sebentar," salah seorang daripada mereka mencela. "Dalam rekod kamu adalah pelajar terbaik kebangsaan bagi peperiksaan Universiti India." "Ya, Tuan." Seorang pelajar terbaik kebangsaan, dia bertanya dengan nada tidak percaya, "Mengapa kamu tidak boleh masuk universiti kerana status kamu?" Saya memandang mereka, air mata tidak lagi dapat ditahan. Kerana di India, Tuan, saya adalah seorang Dalit. Suasana bilik temuduga menjadi sunyi sepi. Seminggu kemudian, saya menerima surat tawaran terakhir. Daripada 3,000 orang, hanya 30 orang yang terpilih. Dan saya adalah satu-satunya wanita. "Datuk, saya benar-benar akan ke Malaysia." Datuk menitiskan air mata kegembiraan. Namun, ketika kami sedang meraihkannya, tuan tanah itu datang lagi. "Saya beritahu kamu," katanya dengan nada mengancam,
Kamu tidak akan kemana-mana. Kamu tidak akan pernah keluar dari kampung ini seumur hidup kamu. Saya sangka saya akan takut, tetapi tidak. Saya memandang tepat ke matanya dan mengeluarkan surat tawaran yang mempunyai cop rasmi. Saya telah menerima jemputan rasmi daripada pihak Malaysia. Jika kamu menghalang saya berkata satu persatu, ini akan menjadi isu antara bangsa. Dia memandang saya seolah-olah tidak mengenali saya lagi. Akhirnya, dia mendengus dan beredar dengan perasaan marah. Hari keberangkatan tiba. Datuk menemani saya menaiki teksi selama 3 jam ke lapangan terbang Delhi. Sepanjang jalan kami berdua tidak berbual. Beliau hanya menggenggam erat tangan saya. Di pintu pemeriksaan keselamatan, kami terpaksa berpisah. Datuk mengeluarkan bungkusan kain kecil dari poketnya dan menyerahkannya kepada saya. Ini tanah dari halaman rumah kita. Jika kamu rasa sunyi, genggamlah ia. Datuk. Saya tidak lagi dapat menahan air mata. Terima kasih. Terima kasih atas segala-galanya yang Datuk lakukan untuk saya. Anak bodoh, jangan menangis. Beliau tersenyum, walaupun air mata mengalir di pipinya yang berkedut. Pergilah. Di sana nanti, hiduplah dengan bermaruah sebagai seorang manusia. Saya melangkah masuk. Buat kali terakhir saya menoleh dan melihat Datuk berdiri di hujung orang ramai. Beliau mengangkat tangan dan melambai sekuat hati, sehingga susuk tubuhnya yang kecil hilang di tengah-tengah kesesakan manusia. Di dalam pesawat, di sebelah saya, duduk seorang ahli perniagaan India yang berpakaian mewah. Dia bertanya saya mahu kemana. Saya jawab, ke Malaysia untuk bekerja. Dia nampak terkejut. Oh, keluarga kamu pasti dari kasta tinggi, bukan? Saya menarik nafas sedalam-dalamnya dan memandangnya tepat. Tidak, Tuan. Saya seorang Dalit. Wajahnya berubah serta-merta. Dia terus bangun dan memanggil pramugari dengan kasar, berkeras mahu menukar tempat duduk yang paling jauh dari saya. Saya tidak marah, malah saya tidak peduli. Saya memandang keluar tingkap. Pesawat mula berlepas. Debu dan asap Delhi ditinggalkan di bawah awan. Saya sedang meninggalkan tanah yang telah menyumpah saya selama 3.000 tahun. 6 jam kemudian, pesawat mendarat. Para penumpang, kita telah tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, Kelia. Jantung saya berdegup kencang. Saya mengikut orang ramai ke kaunter imigresen. Saya sangat gemetar, takut mereka akan memandang saya dan berkata, "Tidak boleh, kamu Dalit, baliklah." Tiba giliran saya. Saya menyerahkan pasport dan visa dengan tangan yang menggigil. Pegawai imigresen Malaysia yang muda itu melihat dokumen saya, kemudian memandang saya. Tiba-tiba, dia memberikan senyuman yang sangat mesra. Dia mengecap pasport saya dan berkata, "Selamat datang ke Malaysia." 3 perkataan itu terasa seperti arus elektrik yang mengalir ke seluruh badan saya. Selamat datang. Selama 18 tahun saya hidup di India. Tiada siapa, tiada seorang pun kasta tinggi yang pernah mengucapkan perkataan itu kepada saya. Saya mengambil bagasi dan berjalan ke balai ketibaan. Saya melihat seorang lelaki memegang papan tanda dengan nama saya yang ditulis dengan kemas dalam abjad Rumi, Anjali. Saya menghampirinya. "Encik, saya Anjali." Lelaki itu tersenyum mesra. "Ah, Cik Anjali, apa khabar? Saya Lim, ketua penyelia dari Kilang. Selamat datang." Kemudian, dia melakukan sesuatu yang mengubah hidup saya. Beliau menghulurkan tangannya untuk bersalaman. Seorang penyelia, seorang lelaki, seorang yang mempunyai kedudukan, secara sukarela, mahu bersalaman dengan saya. Saya teragak-agak. Di India, jika saya menyentuhnya, dia akan segera membasuh tangannya. Kenapa? Dia seolah-olah perasan keraguan saya. Saya menghulurkan tangan saya dengan terketar-ketar. Tangan Encik Lim sangat kuat dan hangat. Beliau menggenggam erat tangan saya. "Selamat datang, Cik Anjali. Perjalanan jauh pasti memenatkan." Pada saat itu ketika tangan kami bersentuhan, saya tahu bahawa belenggu 3.000 tahun itu, identiti sebagai Dalit itu, telah terputus. Encik Lim memandu saya ke asrama kilang di Pulau Pinang. Itulah kali pertama saya melihat wajah sebenar Malaysia. Jalan rayanya bersih, motosikal dan kereta berhenti dengan teratur di lampu isyarat. Di kampung saya, lampu isyarat hanyalah hiasan. Asrama itu kecil, tetapi saya mempunyai katil sendiri, meja belajar dan almari sendiri. Ini adalah kemewahan yang tidak pernah saya bayangkan ketika terpaksa bersesak 10 orang sebilik di India. Keesokan harinya saya mula bekerja. Saya diberikan pakaian seragam biru yang baru dan bersih, serta sekeping kad plastik yang mempunyai gambar dan nama saya, Anjali. Encik Lim membawa saya ke barisan pengeluaran. "Anjali, selamat datang.
Beliau menunjuk ke arah mesin-mesin canggih yang beroperasi dengan pantas. Wajahnya penuh dengan kebanggaan. Kamu tahu tak, kerja kamu sangat penting. Beliau mengangkat sekeping papan litar kecil yang berkilat. Benda ini nampak kecil, tetapi seluruh dunia, beliau berhenti sejenak untuk menekankan, bergantung kepada chip yang kita hasilkan di Malaysia ini. Kerja kamu adalah untuk memastikan ia sempurna, tanpa cacat celah. Saya terpegun. Kerja kamu, katanya sambil tersenyum, adalah membantu dunia ini terus berfungsi. Saya hampir tidak percaya dengan telinga saya. Di India, saya dilahirkan hanya untuk membersihkan kekotoran. Tetapi di Malaysia, pada hari pertama saya bekerja, saya diberitahu bahwa kerja saya adalah untuk membantu dunia berfungsi. Beliau memperkenalkan saya kepada rakan sekerja. Ini Kak Ami, dia pekerja senior. Dia akan bimbing kamu. Seorang wanita Melayu yang nampak ceria berpusing dan melambai ke arah saya. Hai, saya Kak Ami. Jangan risau. Mula-mula memang akan keliru sedikit. Dia secara bersahaja merangkul bahu saya untuk mengajar saya mengendalikan mesin. Saya, Kakku. Dia menyentuh saya. Seorang yang kedudukannya lebih tinggi menyentuh seorang Dalit. Adakah dia tidak takut dicemari oleh saya? Saya tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan suara menggigil. Kak Ami, tidak mengapa ke Kak Ami bercakap dengan saya begini. Kak Ami menunjukkan wajah yang lebih bingung daripada saya. Kenapa pula tak boleh? Kita kan rakan sekerja. Rakan sekerja, dua perkataan itu seperti peluru yang menembusi hati saya. Waktu makan tengah hari adalah satu lagi kejutan besar. Kami beratur di kantin pekerja. Saya melihat pengurus kilang, penyelia, dan kami pekerja asing berada dalam barisan yang sama, memegang talam yang sama, dan makan lauk yang sama, sepinggan nasi, ayam goreng, sayur, dan sup. Di India, kami hanya boleh makan sisa makanan daripada kasta tinggi. Kak Ami duduk bersama saya. Rakan sekerja Malaysia yang lain juga duduk bersama. Anjali, kamu dari India ya? Wah, mesti kari India sedap sangat kan? Dengar cerita orang India pandai menari. Mereka bertanya banyak soalan. Tetapi tiada satu pun soalan tentang apa kasta kamu. Tiada siapa yang peduli tentang status kelahiran saya. Mereka hanya peduli sama ada makanan itu kena dengan selera saya atau sama ada saya sudah biasa dengan kerja. Hari itu saya berdiri selama 10 jam. Kaki saya lenguh sehingga hampir hilang rasa, tetapi saya tidak pernah berasa sebahagia itu. Selepas tamat waktu kerja, saya bersembunyi di dalam bilik air dan menangis. Itulah kali pertama dalam hidup saya mengalirkan air mata kegembiraan. 3 bulan pertama saya di Malaysia berlalu dengan pantas. Saya bekerja keras kerana saya tahu ini adalah kali pertama saya berpeluang mengubah nasib melalui usaha, bukannya melalui keturunan. Bahasa Melayu saya bertambah baik dengan cepat kerana setiap hari berbual dengan Kak Ami dan rakan-rakan lain. Kemudian musim perayaan tiba. Kilang ditutup selama 3 hari. Melihat rakan-rakan sekerja dengan gembira berbincang untuk pulang ke kampung, saya menyedari bahawa ini adalah masa untuk berkumpul dengan keluarga, manakala saya sendirian. Saya bercadang untuk duduk di asrama dan membaca buku. Sehari sebelum cuti, Encik Lim datang mencari saya. Anjali, apa rancangan kamu untuk cuti nanti? Saya tiada rancangan. Saya duduk di asrama sahaja. Duduk asrama? Bosannya, katanya sambil ketawa. Marilah ke rumah saya. Emak saya beri ia pesan supaya jemput kamu. Saya tergamam. Ke rumah encik? Yalah. Dah lama kamu di Malaysia, tentu belum rasa suasana rumah orang Malaysia kan? Kami mau buat makan-makan sedikit. Jantung saya berdegup kencang. Pergi ke rumah penyelia, ke rumah bos? Di India, ini mustahil. Dalit tidak dibenarkan menjejakkan kaki ke dalam rumah kasta tinggi. Encik Lim, ini akan menyusahkan. Menyusahkan apa? Dah. Jangan banyak alasan. Emak saya akan marah kalau kamu tak datang. Hari itu, dengan hati yang berdebar-debar, saya membeli sebatul buah-buahan yang paling mahal di gerai berdekatan asrama. Saya mengikut alamat ke sebuah rumah teres di kawasan bandar. Encik Lim membuka pintu. Anjali, jemput masuk. Wah, siap bawa buah lagi. Tak perlu susah-susah. Sebaik sahaja masuk, saya terhidu bau masakan yang sangat menyelerakan. Seorang wanita yang nampak sangat peramah meluru keluar dari dapur dengan senduk di tangan. Kamu Anjali ya? Wah, selamat datang. Panggil saya Aunty Lim sahaja. Dia dengan mesra menarik tangan saya masuk ke dalam. Mari, jangan segan. Anggap macam rumah sendiri. Di ruang tamu ada Bapa Encik Lim yang nampak sangat baik dan seorang gadis muda yaitu adiknya. Di luar rumah, seisi keluarga sibuk memanggang makanan. Nah Anjali rasa ini.
Aunty Lim memberikan saya sepinggan makanan yang masih panas. Saya makan sesuap. Itulah makanan paling lazat yang pernah saya rasa dalam hidup saya. Kami duduk bersama, berbual dan ketawa. Mereka bertanya tentang makanan India, bertanya sama ada saya sudah biasa dengan cuaca Malaysia. Saya dikelilingi oleh kehangatan dan kebahagiaan sehinggakan air mata saya mengalir lagi. Aunty Lim perasan. Anjali, kenapa menangis nih? Makanan ini pedas sangat ke? Seluruh keluarga berhenti dan memandang saya. Bukan, saya terburu-buru menyapu air mata. Cuma, ia terlalu sedap. Saya cuma tidak faham. Tidak faham apa? Tanya Aunty Lim dengan lembut. Saya tidak faham, suara saya tersedak. Kenapa Aunty dan sekeluarga melayan saya dengan begitu baik? Saya cuma seorang pekerja asing. Saya dari India. Saya tidak berani menyebut perkataan Dalit itu. Aunty Lim tersenyum. Beliau memegang tangan saya. Tangan itu sangat hangat. Anakku, tiada sebab untuk buat baik. Inilah cara kita di Malaysia. Beliau memandang saya dengan serius. Kamu tahu tidak? Tahun lepas apabila berlaku gempa bumi besar di Turki, rakyat Malaysia, baik kerajaan maupun orang biasa, menderma berjuta-juta ringgit. Orang-orang itu kita tidak pernah jumpa. Kita tidak kenal pun siapa mereka, tetapi kita tetap mau membantu. Beliau menepuk tangan saya. Apalagi kamu. Kamu ada di depan mata kami. Kamu rakan sekerja anak saya yang baik. Kamu datang dari jauh untuk membina hidup di sini. Bagaimana mungkin kami tidak menjaga kamu? Mulai hari ini, anggaplah rumah ini sebagai rumah kamu di Malaysia. Mulai hari itu, saya benar-benar mempunyai keluarga. Aunty Lim menjemput saya makan setiap hujung minggu. Beliau mengajar saya memasak masakan Malaysia, menyambut hari lahir saya, dan membelikan saya baju baru. Daripada seorang Dalit yang disumpah, saya menjadi anak angkat keluarga Malaysia ini. Kehidupan saya di Malaysia berubah sepenuhnya. Saya belajar bersungguh-sungguh. Siang bekerja di kilang, malam saya menyambung pengajian di peringkat ijazah secara separuh masa. Ketika di India saya ditolak oleh universiti kerana sistem kasta. Universiti di Malaysia hanya bertanya satu soalan. Mana transkrip keputusan peperiksaan kamu? Saya lulus dengan keputusan cemerlang. Beberapa tahun kemudian, kerana prestasi cemerlang, saya dinaikkan pangkat ke jawatan pengurusan. Saya menjadi ketua bahagian wanita pertama dari India di kilang tersebut. Saya mempunyai pejabat sendiri, gaji saya 5 kali ganda berbanding mula-mula sampai. Saya menggunakan bonus pertama saya untuk mengirim wang ke India bagi membaiki bumbung rumah datuk. Di Malaysia, saya mendapat penghormatan, kerjaya, dan sebuah keluarga. Saya memiliki segala-galanya yang tidak pernah saya bayangkan, walaupun dalam mimpi. Kemudian, saya membuat keputusan paling penting. Saya memohon untuk menjadi pemastautin tetap, dan seterusnya warga negara. Pada hari saya mengangkat sumpah sebagai warga negara Malaysia, apabila saya menerima pasport biru yang mempunyai jata negara berwarna emas itu, saya menangis. Pasport ini bukan sekadar membolehkan saya pergi ke lebih 180 buah negara tanpa visa. Lebih penting lagi, pasport ini membolehkan saya pulang ke tanah air saya, India. Apabila saya mendarat di lapangan terbang Delhi dengan pasport Malaysia ini, pegawai imigresen India memandang saya dengan keliru. Kamu orang Malaysia? Ya, jawab saya dengan bangga. Saya rakyat Malaysia. Dia tidak bertanya tentang kasta saya. Dia tidak boleh bertanya, kerana di hadapannya bukan lagi gadis Dalit yang boleh dibuli sesuka hati, tetapi seorang warga negara Malaysia yang dilindungi sepenuhnya oleh undang-undang. Saya pergi ke kubur datuk saya. Saya meletakkan pasport Malaysia itu di atas batu nisan beliau. Datuk, kata saya, Anjali sudah pulang. Saya akhirnya hidup sebagai seorang manusia yang bermaruah. Kisah Anjali bukanlah satu keajaiban yang terpencil. Ia adalah satu gambaran kecil. Baru-baru ini, pada tahun 2024, satu peristiwa bersejarah telah berlaku. Malaysia dan India telah menandatangani Memorandum Persefahaman, MOU, kerjasama tenaga kerja. Kerajaan India secara aktif berharap dapat menghantar tenaga kerja mahir terbaik mereka ke Malaysia. Tidakkah anda faham makna di sebaliknya? Sebuah negara dengan 1,4 bilion penduduk mempunyai senjata nuklear dan menganggap diri mereka sebagai kuasa besar dunia. Apabila rakyat mereka memerlukan persekitaran kerja yang benar-benar bertamadun, selamat, dan saksama kepada siapa mereka meminta bantuan. Mereka mencari bantuan daripada negara yang mempunyai 33 juta penduduk ini. Mereka mencari Malaysia. Ini membuktikan bahawa apa yang dimiliki oleh Malaysia jauh melampaui sumber asli atau ekonomi.
Malaysia memiliki keunggulan sistem kemenangan tamadun. Jawapan yang dicari oleh Dato' Anjali sepanjang hidupnya, iaitu tempat di mana manusia boleh hidup dengan bermaruah, jawapan itu ada di sini. Jawapan itu adalah Malaysia.